Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka akan dipelihara daripada fitnah, yakni ujian dajjal. Hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, duduk dalam Musnad Ahmad dan Sahih Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan masalah semua ni, kita lah ni berada pada fasa akhir zaman. Akhir, kita di ujung sangat-sangat. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, ana akhirur rasul wa antum akhiru ummah. Aku ni rasul yang paling akhir dan kamu semua tu umat yang paling akhir. Nabi SAW tunjuk juga, kalaulah ibaratnya satu hari, maka aku ni dah asar, kata Nabi SAW. Maghrib tu nak kiamat dah, dan seluruh daripada tanda kiamat telah dizahirkan dekat kita, sehingga ulama menyusun lebih daripada 120 tanda-tanda kecil kiamat telah pun berlaku. Kita ni kalau dalam fasa yang diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi sebut tentang 5 fasa, daripada kerasulan sampai seluruh umat akan dimatikan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ramailah ulama duk bincang tentang umur umat, dia bagi daripada seorang rasul sampai digantikan rasul yang baru tu berapa distance dia, berapa jauh jarak dia. Subhanallah, ulama duk kira-kira, tuan-tuan sekalian, masing-masing dengan pendapat masing-masing. Yang tu tuan-tuan tak wajib percaya. Ada ulama kata 1500, 1600, yang tu tak wajib nak percaya, sebab tidak ada siapa-siapa pun yang tahu bila nak kiamat. Faham tak sekalian? Masalah ala sayyidina Muhammad. Ulama duk kira tu pasal apa? Dia duk kira tu supaya kita bersedia dengan apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Baik tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW cerita tentang fasa pertama, dia panggil fasa an-nubuwah. Zaman Nabi bersama dengan para sahabat dia. Aku bersama dengan kalian, kata Nabi SAW. Habis fasa tu tuan-tuan 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Habis. Yang pastinya kita tidak berada dalam fasa pertama tu. Masuk pula fasa kedua. Fasa kedua dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah ala manhaj an-nubuwah iaitulah satu pemerintahan yang bersumberkan kepada sistem kenabian, kerasulan. Yang ni zaman Khulafa Ar-Rashidin disebutkan, tuan-tuan sekalian. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat tentang 30 tahun jarak dia. Daripada kewafatan Nabi, naik pula Sayyidina Abu Bakar, naik pula Sayyidina Umar, naik pula Sayyidina Osman, naik pula Sayyidina Ali. Tapi tidak cukup 30 tahun macam yang diriwayatkan oleh Nabi. Kata ulama, campur pula dengan pemerintahan Sayyidina Hasan selama 6 bulan. Sehinggalah Sayyidina Hasan menyerahkan pemerintahan itu kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Faham tak sekalian? Maka cukup sempurna 30 tahun yang telah disebut oleh Nabi dalam satu riwayat. Habis tuan-tuan, yang pasti kita juga tidak berada pada zaman tu. Masuk pula fasa yang ketiga, fasa khilafah, fasa mulkan a'dhan. Mulkan a'dhan ialah kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit ni, kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pemerintah pada ketika tersebut dia tak mau lepas jawatan itu kepada orang lain, melainkan dia nak turun kepada pewaris-pewaris dia gigit-gigit di kuasa tu. Maka waktu tu tuan-tuan masalah zaman. Ataupun yang kedua, kata ulama, maksud daripada menggigit itu ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka nak beramal macam mana yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, tetapi fitnah dia terlalu besar.
Fitnah tu besar sangat sampai nak beramal tu jadi sangat susah, macam kena menggigit Islam tu, syariat tu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan menggigit, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu. Dan ulama sebut fasa ini juga tamat habis dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah di Turki pada tahun 1924. Habis. Itu merupakan khilafah Islam yang terakhir. Faham tuan-tuan sekalian? Dan kita tak duduk juga pada zaman tu. Masuk pula fasa yang keempat. Fasa yang keempat, waktu ni sudah tidak ada pemerintahan Islam, pemerintahan yang besar, yang khilafah, sistem khilafah dah tak ada. Waktu ni tuan-tuan dia panggil mulkan Jabariyah, mulkan kerajaan yang memaksa, yang masuk. Waktu ni tuan-tuan muslimin Muhammad, ulama menyebutkan fasa inilah, waktu fasa keempat inilah fasa peralihan daripada tanda kecil kepada tanda besar kiamat. Tanda kecil kepada tanda besar kiamat berlaku waktu mana? Fasa keempat. Kita tidak ada pada fasa pertama, kita tidak ada pada fasa kedua, kita juga tidak berada pada fasa yang ketiga. Kita tuan-tuan berada pada fasa keempat ni. Pasal apa yang saya kata kita berada pada fasa keempat ni? Sebab kita confirm tidak berada pada fasa kelima. Fasa kelima ialah fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Sama macam yang kedua tadi ni. Waktu tu tuan-tuan, Islam diperintah, dunia diperintah oleh Nabi Isa alaihi salam. Kita tak duduk zaman tu. Waktu tu dah ada dalam tanda kiamat yang besar, Nabi Isa dah muncul. Faham? Fasa keempat inilah tuan-tuan akan menyaksikan antaranya tuan-tuan sekalian munculnya Imam Mahdi. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Allahu a'lam. Dia ada satu dia panggil Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ni peperangan besar yang akan berlaku. Malhamah Kubra ni tuan-tuan, kemuncak dia nanti ialah kita membunuh orang-orang Yahudi. Orang Islam membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi akan bertempiran lari. Pertembungan yang terakhir ialah pertembungan di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Sehingga pokok-pokok dan batu-batu, ta'al ya Abdullah, datang sini wahai Abdullah ni, ada Yahudi belakang aku ni, uqtuluhu, mai bunuh dia. Pokok dan batu-batu semua bakat bercakap tu, yang tu di akhir nanti sampai semua Yahudi akan terbunuh. Faham sekalian? Dan permulaan dia tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, ialah di antara yang akan berlaku di dalam Malhamah Kubra ni tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, ialah pertemuan di antara orang Rom dan orang Parsi. Kerajaan Rom dan tentera Islam. Rom dan Islam akan berlaku di akhir zaman tuan-tuan. Masalli ala sayyidina Muhammad. Yang kita takut ni tuan-tuan, macam yang duk jadilah ni, Perancis ke Rusia? Perancis kan yang serang pi Syria. Perancis ke Rusia? Rusia lah. Rusia dah masuk menyerang Syria. Tuan-tuan muslimin. Dan Nabi SAW duk sebut tentang pertemuan di antara Rom dan orang Islam. Salih Azimah. Nanti waktu Malhamah Kubra tu, setiap orang akan berhadapan dengan perang. Semua orang. Daripada 100 orang tu, hanya seorang yang akan terselamat. Dan setiap orang dia berharap dialah yang seorang tu. Malhamah Kubra ni kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, dia panggil perang dunia. Itu faham ambil. Kalau orang putih cakap World War. You know? Dan hari itu Presiden Rusia dah sebut tuan-tuan dalam satu press statement, dia kata apa? Waktu dia mula menyerang Syria, dia sebut this is the beginning of World War III. Ini adalah permulaan kepada perang dunia ketiga. Wallahu a'lam tuan-tuan, kita harap dia bukanlah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kita harap bukan. Tapi salih ala Muhammad tuan-tuan, Nabi sebut tentang Rom dan orang Islam. Dulu Nabi sebut Rom, sekarang kita sebut Eropah. Faham? Orang Eropah, Rusia, Malaysia. Allah saya. Dan tuan-tuan, saya tak tahu, tak berani nak kait. Tapi kita harap dia bukan. Tapi memang jadi sifat kita menentang. Allah bagi tanda, kita tolak. Allah bagi tanda, kita tolak. Tuan-tuan, sekarang kita duduk pada waktu panas melampau. Sampai dah keluar satu statement tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, daripada Jabatan Meteorologi. Susah juga nak sebut tu kan. Subhanallah. Yang bagi tahu kata kita sekarang ni berhadapan dengan El Nino.
El Nino. Suruh kita minum air banyak, tuan-tuan, saya kena heat stroke sebagainya, masalah ala Sayyidina Muhammad. Dan kita baca satu lampiran dalam akhbar waktu mula-mula dia duk mention tentang El Nino ni, buat persiapan dalam rumah kita tu, torchlight bateri yang mencukupi. Pasal apa nak kena spare torchlight? Sebab El Nino kalau dia panjang, dia akan menyebabkan masalah ala Sayyidina, tuan-tuan, empangan-empangan kita kering dan kita akan berhadapan dengan masalah elektrik macam tu. Kaitan dia, subhanallah, tuan-tuan sekalian. Yang kita duk risau, tuan-tuan, ialah bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda nak munculnya Dajjal. Di antara tanda nak munculnya Dajjal, tuan-tuan, ialah berlaku kekeringan, kering. Dia bukan dengan maksud kering yang panjang macam tu. Dalam setahun itu dia masih ada hujan. Dia masih ada hujan. Cumanya pada tahun pertama 1/3, 1/3, 1/3, thuluth daripada masalah ala Sayyidina Muhammad, hujan itu, tuan-tuan, akan ditahan oleh Allah. Allah tahan 1/3 hujan dan Allah matikan tumbuh-tumbuhan 1/3. Maksud dia hujan masih turun. Mai pula tahun kedua, tuan-tuan, Allah sekat pula 2/3 daripada hujan tak turun. Dan tahun ketiga langsung setitik pun hujan tak turun. Waktu tu, tuan-tuan, masalah ala Sayyidina Muhammad, waktu itulah Dajjal akan muncul. Kita ni, tuan-tuan, boleh bayang kalau langsung hujan tak turun setahun, kita akan duduk. Waktu tu Nabi SAW sebut kita ju'an jiddan, kamu lapar teramat sangat, lapar sangat, tak ada benda makan. Sebab tu kita risau, tuan-tuan, kalau Dajjal turun zaman kita, memang kita akan kalah. Cerita dia, tuan-tuan, kalau Dajjal turun zaman para sahabat, turun zaman Nabi SAW, tak apa, mereka biasa lapar lah. Faham tak? Lapar biasa, para sahabat biasa makan daun-daun kayu. Waktu kena halau, dipulaukan 3 tahun, kami ni sampai pecah mulut-mulut kami sebab makan ranting-ranting kayu. Para sahabat biasa ikat batu di perut. Jabir memang mengadu dekat Rasulullah, Rasulullah tolong tengok ni, kami lapar ni. Angkat baju dia, tuan-tuan, tengok batu di perut dia. Mana kita pernah berjumpa orang miskin main ikat batu di perut? Tuan sekalian, para sahabat biasa ikat batu di perut, pergi mengadu dekat Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Rasulullah tengok wajah Jabir, Rasulullah teriak. Rasulullah tengok wajah Jabir, Rasulullah angkat baju dia. Jabir pula teriak dan para sahabat lain teriak sebab dia kata batu demi batu terikat di perut Rasulullah, menunjukkan Rasulullah lebih lapar daripada kami. Tuan-tuan, kita mana biasa lapar? Faham sekalian? Tiba-tiba sepanjang tahun itu hujan tidak turun, tuan-tuan. Waktu tu kita lapar sangat dan Dajjal akan main offer dekat kita, tuan-tuan, makanan. Saya takut apa? Mau cara kita, iman kita ni, tuan-tuan, dia bagi roti kat kita, kita kalah dengan roti ya nanti. Sebab tu orang yang paling ramai ikut Dajjal orang perempuan. Pasal apa? Pasal orang perempuan dia buat keputusan itu bukan sebab dia. Nu anak-anak duk teriak, mak lapar, tak ada benda nak makan, mak lapar. Sagi dia ikut Dajjal tu sebab apa? Sebab bukan sebab dia, sebab anak dia nak makan, sebab keluarga dia nak makan. Sampai seorang lelaki terpaksa ikat mak dia, ikat saudara dia, ikat adik dia, ikat kakak dia, ikat ahli keluarga yang perempuan sebab depa ramai-ramai nak pergi ikut Dajjal, kata Nabi SAW. Oh subhanallah, tuan-tuan, Dajjal ini kalau tuan-tuan setakat tak ikut dia, tuan-tuan lapar tak apa. Dalam riwayat yang panjang cerita, bila Dajjal main ke satu kampung, dia main di, tuan-tuan, dekat tempat kita ni, Bertam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar-dengar, tuan-tuan, main dah dekat apa? Taman Bertam indah sampai tu. Masuk Os'ab lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dajjal bila dia masuk ke satu tempat, kata Nabi SAW, maka tempat itu beriman kepadanya. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu, subhanallah, pengalaman kita di Malaysia ni, tuan-tuan, 2 tahun lepas kita dah pernah kemarau panjang 4 bulan 2 bulan lebih, bukan 4 bulan, 2 bulan lebih. Waktu tu tuan-tuan tengok di tepi highway tu, tuan-tuan, dah terbakar. Tidak, pokok-pokok terbakar, kering-kering. Di KL, tuan-tuan, dia perlu usung ayam sebab kena catu. Susah tu, baru 2 bulan hujan tak turun, tuan-tuan. Dibayang setahun. Allahumma salli alaihi. Dia main waktu tu, tuan-tuan, di satu tempat, kalau semua orang beriman pada dia waktu tu, maka lepas tu akan turun hujan. Pokok-pokok akan tumbuh balik, binatang-binatang balik ke kandang-kandang mereka dalam keadaan gemuk-gemuk. Dia main. Kalau pula dia pergi satu tempat tu tak mau beriman kepadanya waktu tu, tuan-tuan sekalian, maka
Dia tak kata apa. Dia keluar daripada kampung tu, esoknya kata Nabi SAW, tempat itu akan jadi musnah. Seluruh daripada masalih ala Sayyidina Muhammad, harta benda mereka akan musnah. Tempat tu kita nak faham ambil, kalau bahasa kita ni, padan jarak, padan terpukuk. Jadi tandus, Nabi sebut. Tandus, semua harga barang-barang mereka akan musnah. Tuan-tuan boleh fikir lagu mana? Para sahabat dulu tak boleh nak fikir macam mana Dajjal main masuk satu tempat, bila dia keluar tempat tu jadi tandus, kering. Para sahabat dulu tak reti nak fikir. Sebab kalau nak jadi tandus ni mungkin ambil masa yang lama. Tapi lah ni tuan-tuan, kita boleh guna akal dan boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Bukan tunggu lama. Kita hari ni duk aman, damai, seronok. Boom, jatuh bom satu. Esok tempat tu kering. Kerak apa? Gersang, kosong, hancur habis semua. Semua harta benda musnah. Betul tuan-tuan? Sehari je. Tuan-tuan, dan tuan-tuan ingat waktu tu Dajjal menguasai dunia. Waktu Dajjal keluar 40 hari, dia akan menguasai dunia. Dunia tuan-tuan sekalian, maksud Ismail, di bawah pemerintahan dia waktu tu. Allahumma salli ala tuan-tuan. Dan dia bergerak sepantas kilat, kata Nabi SAW, dengan naik keldai yang telinganya panjang. Kalau di keldai telinga panjang ni, tuan-tuan boleh bayang lah kot, kapal terbang ke apa kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya sayang. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Anak siapa ni? Suruh mai duduk mengajar tadi tak apa. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Itu fitnah Dajjal. Kalau dia mai satu tempat, ni cerita, cuba tuan-tuan bayang keadaan dia lagu ni. Dia mai Taman Bertam Indah, tuan-tuan, Bertam Indah tak mau ikut dia. Sebab Dajjal ni, tuan-tuan kalau berjumpa dia, tuan-tuan confirm kenal dia. Tuan-tuan confirm kenal dia. Dia bukan benda pelik. Sebab Nabi cerita detail dia, fizikal dia. Nabi cerita secara detail. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Sahih Muslim, bermuka surat tuan-tuan sekalian, di hujung dalam bab Dajjal itu menceritakan tentang fizikal Dajjal ni. Rambut dia kembang kerinting, matanya buta sebelah lagi itu macam kismis, macam anggur yang kering, nak tersembui keluar. Faham tak? Bukan duduk keluar berayun tu cerita hantu hangpa duk tengok tu. Dia keluar sikit dulu tu. Faham tak sekalian masa Ismail? Dengan warna kulitnya yang merah-merah, yang tubuhnya besar tuan-tuan, bukan besar tubuh dia besar daripada manusia biasa ni tuan-tuan. Di dahinya tulis kafara. Tuan-tuan nampak dia, tuan-tuan confirm kenal dia tu Dajjal. Tuan-tuan nak ikut tak? Ni kalau tengah duk kuliah tuan-tuan masuk seorang tu. Sebiji macam cerita. Tuan-tuan ikut tak? Ikut aku Tuhan. Ikut tak? Dak lah ni hampa kuling lah. Nanti waktu tu hampa ikut ramai. Nabi kata hampa semua nanti pakai ikut dia. Pasal apa? Kita lapak tuan-tuan. Tak, dia mai bawa berbukit-bukit roti bagi kita makan. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia mai lah kampung. Taman Bertam Indah. Ikut aku Tuhan, dia kata. Berubah dia daripada fizikal dia yang sempurna kepada fizikal yang macam Nabi cerita itu selepas dia mengaku Tuhan. Selepas dia declare kata dia Tuhan, berubah dia macam tu. Ulama sebut berlaku sesuatu kepada dia sampai berubah fizikal dia tu. Mungkin perang, mungkin dia ibadah dalam perang sebagainya. Faham silan? Sallallahu alaihi Muhammad. Ni dia mai dekat kampung tu, dia kata kampung Bertam tu, dia mai kat Bertam Indah, Bertam Indah tak mau ikut dia. Dia keluar pada tu, esok tu Bertam Indah dah hancur. Kita duduk sini duduk nampak tu asap tu ni kepui-kepui. Faham? Kemudian dia mai bergerak pula tuan-tuan sekalian masa mai tu, sebelah Bertam Indah tu, belah sini Bertam. Tak apa belanja? Bertam Perdana. Ni Bertam Perdana. Mai pula belah Bertam Perdana, subhanallah. Ada orang Bertam Perdana sini. Mai subhanallah belah tu tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ikut aku Tuhan. Tak mau. Nak jadi macam sebelah tu. Nak jadi macam depa tu. Tengok hancur lah mati. Mau nak mati macam depa? Boleh tunduk. Kamu nak apa? Lapang. Bagi makan, bagi hujan, bagi apa semua. Yang tadi tuan-tuan tunduk dah panggung dah balik. Lupa dah tuan-tuan. Itu dia panggil orang dah terkena dengan fitnah Dajjal. Faham tak? Ni kalau ni contoh di depan mata. Kalau tak ikut mati. Subhanallah. Bukan cerita setakat lapar tak apa lagi, boleh pergi kutip-kutip daun makan. Ni mati. Allahu Akbar. Tengok muka anak, Allah. Kalau tak ikut kawan ni lagi mati macam mana? Betul. Subhanallah. Habis dia keluar. Lepas tu dia mai kat kampung kita lah ni. Kita duduk nampak sana tu tuan-tuan. Sana hancur. Sini pula mewah dapat makanan. Yang kita lapar ni.
Dengan lapak dengan anak duk teriak, tengok pergi belah sana, Allahu Akbar, macam mana ni, Dajjal dah masuk dah. Ikut aku Tuhan, dia kata. Allah, kita tengok taman bertain dah hancur, kalau tak ikut mati macam ni apa. Tengok pula yang ni pula, Allah pakai duk makan kenyang, Allah, dengan kita lapak anak duk teriak macam mana agak. Tuan-tuan agak, sebab tu saya kata apa, waktu tu saya takut iman kita ni setakat apa, roti je. Antara iman kita akan kalah dengan roti je waktu tu, tuan-tuan. Tu panggil fitnah Dajjal. Allah, tu tak main lagi. Dia cerita dia main seorang lelaki, dia belah dua, dia lempak sejuh pada anak panah. Kemudian dia panggil balik, tuan-tuan, dia main balik, bercantum balik ni, tuan-tuan. Orang tu berseri wajahnya dan ketawa. Gelak. Maksudnya, tuan-tuan ingat waktu tu, kalau berlaku di depan kita waktu tu, itu mengesahkan bahawa orang itu Dajjal. Nabi dah cerita. Orang yang mengaji tentang Dajjal, maka bertambahlah keimanan dia bahawa itulah Dajjal yang sebenar yang Nabi SAW cerita. Tapi orang yang tak mengaji, dia akan terpengaruh dengan sihirnya Dajjal tu. Nabi sebut apabila kamu berjumpa dengan Dajjal, dia akan bawa kepada kamu dua jenis sungai. Macam mana keadaan dia kita tak tahu. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu kita lapar dahaga, tak ada benda nak makan. Di Syria ni, tuan-tuan, mereka makan anjing lah ni. Tu belum Dajjal muncul lagi tu. Faham? Makan anjing, pasal apa? Tak ada benda nak makan. Tu Dajjal belum muncul lagi. Nanti Dajjal muncul lebih teruk daripada tu. Dia bawa dua jenis sungai. Satu sungai yang sejuk, satu sungai yang api duduk atas dia. Tuan-tuan, dia suruh kita pilih. Zahir kita akan nampak sungai yang sejuk, itulah nikmat kita. Zahir. Tapi iman, tuan-tuan, ingat pesan Nabi SAW. Kamu datangilah, kamu pergilah kepada sungai api itu. Pejamlah mata kamu, tunduk dan minumlah airnya. Sebab itulah air yang sejuk, kata Nabi SAW. Dan air yang sejuk itulah api sebenarnya. Tu. Faham di sini? Nabi SAW, ulama susun dekat kita, tuan-tuan, bila berjumpa dengan Dajjal nanti, yang pertama dia, tuan-tuan, masalah ala Sayyidina Muhammad ni, cara nak mengelak daripada Dajjal, yang pertama doa. Tiap hari Nabi pesan dekat kita, baca doa, jangan tinggal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kan? Apa dah doa tu? Apa? Tak apa kah? Faham tak? Bila nak baca tu? Waktu tahiyat akhir sebelum bagi salam, innaka hamidun majid. Sambung doa tu sikit, kemudian baru bagi salam. Yang kedua, cara untuk mengelak daripada fitnah Dajjal ni, tuan-tuan, melarikan diri daripada Dajjal waktu dia main. Tu cerita dah. Waktu dia main kampung kita, ulama sebut dalam kitab, lari. Sedaya yang kamu mampu, kamu lari. Nak lari macam mana waktu tu, tuan-tuan? Dah lapar, apa pun tak ada. Kereta ada saja tak boleh nak pakai. Faham tak? Kenderaan ada saja tak boleh nak pakai. Rumah kita dah berapa lama tak ada elektrik. Tuan-tuan boleh bayang lah waktu tu. 40 hari. Dajjal keluar muncul 40 hari. Tapi hari pertama tu sudah setahun waktu dia. Panjang hari pertama tu dah macam setahun. Hari kedua panjangnya sebulan. Hari ketiga panjangnya lebih kurang seminggu. Dan hari keempat balik macam biasa balik. Tuan-tuan boleh bayang berapa lama waktu tu. Dan sebelum tu dah setahun hujan tak turun. Tuan-tuan boleh bayang betapa susahnya hidup kita waktu tu. Allahu Akbar, subhanallah. Faham? Lari. Sebab mana yang boleh lari. Yang ketiga, kata ulama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pi duduk di Mekah, Madinah. Faham? Tak tahulah, tuan-tuan. Harap-harap kot doa-doa lah, mana tahu waktu tu Allah makbul. Kita waktu tengah buat umrah, waktu tu Dajjal muncul, mana tahu. Kan? Waktu tu sekali. Wallahu a'lam. Kalau orang boleh dapat duduk Mekah, Madinah, tu paling baik. Yang keempat, cara untuk kita mengelak daripada fitnah Dajjal ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa dia? Ialah dengan kita beramal dengan surah Al-Kahfi. 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi mengikut pada hadis ni. Hafaz. Hafal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunba'sa syiran. Tu sampai habis 10 ayat tu. Faham silan? Jadikan dia amalan setiap hari. Subhanallah, tuan-tuan pilihlah waktu-waktu mana yang tuan-tuan boleh baca 10 ayat ni. Ada satu ayat yang lain, satu hadis yang lain menceritakan man qara'a, siapa yang baca, atau man hafizah, siapa yang menghafaz juga 10 daripada ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Nanti kalau berjumpa dengan Dajjal, baca kat dia. Jumpa Dajjal, baca surah Al-Kahfi ni. Faham tak? Sebab tu kena hafal.
Saya lagi dia main-main mak. Dajjal ikut aku. Saya tahu, saya nak. Wabi Quran lagi. Dia buat apa tu? Sana, dah jalan, dah dekung kepala kita dulu. Wah, nak sekalian. Hafaz sallallahu alaihi wasallam.